Okay, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang mempertemukan kita di dalam raudhah min riyadil jannah. Kita harapkan taman di antara taman-taman syurga, dan kita mengharapkan pertemuan kita di dalam majlis ilmu yang penuh keberkatan, kebaikan ini memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita bimbingan sampai menuju jalan akhirat, yakni menuju ke syurga insya-Allah. Jadi beriltizamlah dalam menuntut ilmu dan istiqamah dalam beramal, dan teruskan mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tepat, dan mudah-mudahan dengan adanya ilmu yang tepat ini Allah akan membantu kita di dunia dan akhirat insya-Allah. Hadis yang kita bicarakan dalam bab sabar, yang kita telah ingatkan bahawa kesabaran adalah satu perkara yang besar, yang mana Allah beri kepada mereka yang sabar merupakan nikmat yang paling baik, paling di antara paling hebat, yang perlu kita syukur banyak-banyak. Bagi orang yang tak sabar, satu mujahadah diperlukan. Berarti dia akan mendapat pahala mujahadah, berusaha untuk mensabarkan diri dia, dan mudah-mudahan dengan adanya mujahadah itu dia berubah daripada orang yang cepat marah, cepat meretang, cepat apa segala-galanya, dia jadi cool aja, sabar aja, kan? Itu yang kita nak, ya. Baik. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dalam bab ini, wa an Abi Sa'di ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna an-nasa min ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indahu faqala lahum hayna anfaqa kull shay'in bi yadihi ma yakunu 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'affahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yasbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min sabar. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahawa ada beberapa orang dari kaum Ansar meminta sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda memberikan sesuatu pada mereka. Kemudian mereka meminta lagi, dan beliau pun memberinya lagi, sehingga habislah harta yang ada di sisi baginda. Ketika baginda memberi setiap sesuatunya dengan tangannya, baginda bersabda kepada mereka, yakni berkata kepada mereka, apa saja berupa kebaikan yang ada di sisiku, maka sekali-kali aku tidak akan sembunyi dari kalian. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah menjaga kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang merasa dirinya cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa yang berlaku sabar, maka Allah akan membuatnya sabar. Tiadalah seorang pun yang dikurniakan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Okey. Dalam hadis ini, yang mana menceritakan beberapa perkara berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, segelintir masyarakat yang suka meminta-minta. Sebenarnya tabiat meminta-minta ini tidak baik. Ya, bagi kita yang mampu ataupun tak mampu, sebenarnya tidak diarahkan kita menadah tangan kepada orang. Ya, kerana dalam hadis yang lain mengisyaratkan walaupun orang bagi dan tak bagi lagilah, ya, ianya merupakan maruah kepada kita. Oleh kerana itu, orang yang mempunyai izzah, kemuliaan diri, dia tidak akan menadah tangan kepada orang lain. Dia akan berusaha dahulu, dia akan cuba sedaya upaya. Bila dah tak ada, barulah dia akan cuba mengambil jalan yang paling had mana yang dimampu, tu je. Okey. Jadi Abu Sa'id ataupun Sa'ad ibn Malik Al-Khudri menceritakan beberapa orang dari kaum Ansar meminta sedekah kepada Rasulullah. Ya, golongan ini di kalangan golongan Ansar. Ya, terdapat golongan fakir miskin. Tetapi kalau kita melihat, menyaksikan golongan yang seharusnya meminta sedekah, kebanyakannya muhajirin yang berhijrah meninggalkan Mekah ke Madinah dalam keadaan tak ada harta. Tetapi mereka itu di bawah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu mereka selama 13 tahun di Mekah di bawah pentarbiyahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjaga kemuliaan mereka, kehormatan mereka dengan tidak meminta-minta. Ini dia para sahabat. Dan mereka cuba mengelakkan dengan meminta-minta dengan apa juga cara. Mereka akan cuba mengelakkan, sedangkan mereka memerlukan.
Dan kekuatan ukhuwah yang dibina ta'akhir, persaudaraan yang Rasulullah bina antara golongan Ansar dan Muhajirin, kita menyaksikan tidak ada seorang pun di kalangan Muhajirin mengambil kesempatan daripada kebaikan lelaki Ansar, orang Ansar ni. Ya, kita tahu dalam kisah Abdul Rahman Ibn Auf, sahabat Nabi yang kita tahu kalau letak kat mana, dia ni macam emas, letak jadi je, meniaga jadi. Abdul Rahman Ibn Auf, apabila ditakharkan dengan disaudarakan dengan seorang lelaki, saya tak ingat nama dia, ya, tapi lelaki yang kaya juga. Apa lelaki ni kata kepada Abdul Rahman? Ya Abdul Rahman, aku orang yang kaya dan mempunyai isteri yang banyak. Banyak ni 4 lah. Okey. Kamu pilih harta aku, kamu nak banyak mana, bagi tahu. Dan kamu pilih isteri aku yang mana kamu suka, kamu bagi tahu. Harta tu aku akan bagi kepada kamu, dan isteri tu aku akan cerai dan kamu kahwin. Masya-Allah, kan? Hebat tak? Boleh dapat pada zaman sekarang? Tak boleh, kan? Takkan dapat. Wallahu alam. Sukar. Okey. Kalau kita boleh kata banyak, kan? Ambil sebahagian, ambil isteri dia juga, habis cerita. Tetapi para sahabat tidak dilatihkan perkara begitu. Bahkan dikatakan barakallahu fika wa malika, Allah berkatkan harta kamu, Allah berkatkan isteri kamu, keluarga kamu. Ya, aku hanya mahukan kepada kamu, tunjuk aku di mana pasar. Itu sahaja. Subhanallah. Lelaki yang agung ni, ya, dia tidak mengambil kesempatan dari kawan-kawan dia, ya, yang mana dia boleh dapat, tetapi tak, kemuliaan itu yang diutamakan. Kehormatan diri itu diutamakan. Dan begitu juga kisah para sahabat dalam kisah ta'akhir persaudaraan ini cukup hebat. Kalau dia cari rezeki hari ini, jual nasi lemak misalan, dapat RM100, RM50 aku, RM50 kamu. Boleh? Ya, boleh ke? Payah, kan? Payah. Okey, tapi itulah hakikat yang berlaku pada generasi yang terbaik tu. Baik. Kemudian kaum Ansar ini meminta-minta sedekah kepada Rasulullah. Lalu baginda bagi. Rasulullah ni kalau orang minta, dia akan bagi. Masya-Allah, lembut hati Rasulullah, ya. Ya, ambil apa ada, ambil. Bagi je. Dia bagi je. Sehingga kan dalam bulan Ramadan seperti air yang lalu. Ya, laju je dia bagi. Itu Rasulullah. Kita mungkin tak mampu. Ya, kita kena ada pembahagian. Syarat bagi harta berapa? Berapa banyak? 1/3. Itu paling banyak. Dan lain tu tak dibenarkan syarak. Okey, tu dia. Bahagi. Tetapi Rasulullah dia lain. Dia bagi. Ialah Rasulullah punya harta, kita pun tak tahu bagaimana. Jadi diberikan harta itu. Kemudian mana tadi? Beliau memberikan sesuatu pada mereka. Kemudian mereka minta lagi. Dah dapat, minta lagi. Dan beliau memberinya hingga habislah harta yang ada di sisi baginda. Ketika beliau memberikan setiap sesuatu dengan tangannya, beliau bersabda kepada mereka, apa saja berupa kebaikan yang ada di sisiku, maka aku tidak akan sembunyikan dari kalian. Ya, kena faham elok-elok. Jangan kamu kata aku simpan lagi barang-barang yang mana kamu perlukan. Maksudnya ini harta Rasulullah, kalau dia nak simpan pun tak menjadi masalah. Tetapi dia mengatakan aku tidak akan sembunyi untuk kamu kalian. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah menjaga kehormatan dirinya. Okey. Lalu dibagikan satu taklimat. Siapa yang jaga kehormatan dirinya, maksudnya tak meminta-minta, Allah akan pelihara dia daripada sifat meminta-minta tu dan meliharakan dari sudut hartanya. Allah akan berkatkan harta dia. Ini di antara masalahnya kalau kita berminta-minta. Ya, keberkatan harta tu tak menjadi. Kerana masalah berkat harta satu masalah sukar kita fahami. Makin kita keluar, makin berkat. Itu harta, ya. Makin kita bersedekah, makin diberkati. Seharusnya semakin kita sedekah atau semakin kita keluar duit kita, semakin habis. Kan? Jual baju kita misalnya kat Sabah, kita jual baju kita. Habis kan? Tak ada nak datang balik. Nak kena menjahit juga dulu. Kan? Tetapi harta tidak begitu. Makin sedekah, makin diberkati. Makin sedekah, makin diberkati. Kalau nak cuba menjadi mencari satu kaedah kekayaan, ada beberapa kaedah dia, di antaranya ialah bersedekah. Sedekah, tapi ikut syarat lah. Maksudnya jangan lebih 1/3. Oh, ini nak kaya cepat, sedekah semua. Lepas tu lah ustaz ni tak cakap habis-habis, bagi tahulah 1/3. Kan?
Akhirnya bankrupt. Itu salah kita. Okey. Dan barang siapa merasa dirinya cukup, maka Allah akan mencukupinya, ya, cukup dari sudut harta. Ya, kita rasa cukup apa yang Allah bagi, alhamdulillah. Sambil itu kita berusaha untuk kebaikan, ya, maka Allah akan mencukupi. Kalau kita rasa tak cukup, adalah masalah tu. Ya, beli ni tak cukup, beli tu. Inilah tabiat dunia, ya, tabiat dunia. Lagi kita kejar, lagi dia lari. Lagi kita cari, lagi tak cukup. Yang Rasulullah katakan, kalau dibagikan kepada anak Adam satu wadi emas, satu lembah emas, dan dibagi lagi satu, maka dia tak kata tak cukup lagi. Satu lembah emas dibagi, bagi lagi satu lembah, tak cukup lagi. Sampai bila cukup? Kak Zarina, sampai bila cukup? Sampai tanah tu dah masuk ke dalam mulut. Maksudnya dah mati baru cukup, kan? Na'udzubillah min zalik. Inilah tabiat harta dunia. Kalau kita nak tahu, lagi dikejar, lagi tak dapat. Takkan dapat. Cuba buat, ya. Cuba, tak percaya, cuba. Ya. Ya. Pak kata, kita kata, dah lah aku tak nak lah dunia, aku talak, kamu talak 3. Perempuan boleh pula talak waktu tu, kan? Talak 3. Tengok, dunia akan datang. Memang akan datang. Dia datang terhegeh-hegeh kat kita. Tapi kita dah tak minat lah, kan? Dia datang lagi, tak nak. Dah, tinggalkan. Okey, itu tabiat dunia. Okey. Dan barang siapa yang berlaku sabar, maka Allah akan membuatnya sabar. Tidak ada seorang pun yang dikurniakan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dengan arti kata lain, semua dalam bab ini ialah kesabaran adalah puncanya. Dan kesabaran perlu diusahakan, dilatihkan. Dia, yang mana Allah dah bagi setengah orang tu sifat sabar, alhamdulillah, nikmat yang besar. Tetapi setengah orang yang Allah tak bagi lagi sifat sabar, maka dia kena berlatih sabar. Kena berlatih. Ya, kena berlatih. Dan bila ada sifat sabar tu, masya-Allah. Dan bila masa sabar, bila berlaku kejadian, di situ datang kesabaran. Kita dah katakan, berlaku je, terus ambil tindakan sabar dahulu. Okey. Penjelasan sesungguhnya bagi seorang hamba Muslim, apabila Allah menganugerahkan kesabaran padanya, maka itu merupakan sebaik-baik pemberian dari apa yang diberi bagi seorang manusia, dan sesuatu yang paling luas dari apa yang diberikan kepadanya. Oleh kerana itu senantiasa merasa ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Itulah kelebihan sabar. Sebenarnya sabar adalah ubat segala penyakit. Ya, subhanallah. Kalau ada perasaan sabar, itu adalah sebahagian ataupun ubat segala penyakit yang ada pada kita. Pak kena sakit, kita sabar. Sakit macam mana pun kita sabar. Itu pasal Nabi Ayub mendapat satu title atau status yang tinggi disebabkan kesabaran. Sakit punya lama. Mungkin kita tak mampu. 18 tahun dia sakit dalam riwayat. Dan bukan sakit sebarangan. Sakit orang tak mau datang ziarah. Sakit orang tengok pun rasa tak tergamak nak datang, nak tolong. Hanya setia isteri dia. Subhanallah, sukar perkara ni. Selama 18 tahun. Tetapi kesabaran itu yang mengindahkan diri dia. Bila kesabaran ada, orang yang sakit dia akan merasa sakit tu adalah nikmat. Orang yang dalam keadaan susah akan merasa nikmat. Kan, berapa ramai kita lihat orang yang sabar, orang yang susah itu sabar sifatnya. Kan? Kita orang kaya nak tidur susah. Orang miskin, la ilaha illallah, letak bantal terus tidur. Tak payah bantal pun, batang buluh pun dia boleh tidur. Ya, duduk kat kampung tengok bawah pokok durian pula tu tidur. Senang je. Kita ni nak kena makan ubat itu, nak pergi jumpa doktor, nak konsult kita pula kan. Banyak penyakit lagi kan, siap pergi kemo pula, siap pergi spa-nya, tak apa nak buang lemak-lemak badan, ya. Nak tidur punya pasal. Harta lebih. Subhanallah, inilah di antara nikmat kesabaran, dan mudah-mudahan Allah bagi kita sabar semua. Amin ya rabbal alamin. Nikmat. Wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabara fakana khairul lah. Okey. Rawahu Muslim. Dari Abu Yahya Syuhaib Ibnu Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda,
sangat mengagumkan sekali keadaan seorang mukmin itu, semua keadaan itu merupakan kebaikan baginya. Dan yang demikian itu hanya bagi orang mukmin. Ya, subhanallah. Rasulullah telah mengiktirafkan kelebihan orang yang bernama mukmin ini. Tak ada sifat ini melainkan orang mukmin sahaja. Jadi kita kena cuba dapatkan sifat ini. Apa sifat yang begitu hebat sampai Rasulullah memuji, yang mengatakan ajabah, yakni ajaib. Sifat ini sungguh ajaib. Okey, apa dia? Apabila dia mendapat kelapangan hidup, ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Itu biasa, insya-Allah kebanyakannya orang dapat nikmat memang syukur tak habis-habis. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, tak habis-habis. Selagi nikmat tu tak habis, dia bersyukur aja. Okey. Dan itulah baik baginya. Dan apabila ditimpa musibah, tu dia, musibah ini adalah satu masalah, ia pun bersabar. Dan hal ini pun merupakan kebaikan baginya. Subhanallah. Musibah bila ditimpa, bagi dia baik. Satu benda yang susah nak diterima oleh orang yang tak ada keimanan. Biasanya bila timpa musibah, kita anggap tak baik. Itu yang dikatakan, bila timpa musibah, jangan anggap benda tu musibah semata-mata, tetapi anggapkan ujian. Bila anggapkan ujian, kita berhadapan dengan ujian, bagaimana kedudukan kita. Ya, kita berhadapan dengan ujian, kita nak dapat darajat yang tinggi dalam ujian kita, peperiksaan kita. Maka kita anggap ujian, maka kita sabar dan redha. Ingatkan bahawa husnuzan dengan Allah dalam bila kita menghadapi musibah yang begini. Mesti husnuzan dengan Allah. Jangan bersangka buruk dengan Allah. Kita akan gaduh kenapa begini, ke apalah salahku, apakah dosaku, kan, sampai musibah timpa terhadap kita. Itu semua bersangka buruk kepada Allah. Tetapi kalau sangka baik kepada Allah, ya, kita kena rujuk balik diri kita, dosa-dosa kita. Ya, tetapi cepat kembali kepada Allah, istighfar dan taubat. Kerana dalam ayat Quran mengatakan setengah ataupun musibah yang berlaku itu adalah disebabkan perbuatan-perbuatan kita, disebabkan dosa-dosa kita. Oleh kerana itu, bila ada dosa-dosa ini, maka kita rujuk kepada Allah, ya, beristighfar dan bertaubat, dan kita redha dengan apa pemberian Allah. Itu musibah yang dari sudut yang begitu. Okey, jadi bila kita lihat dalam hadis ini menunjukkan dua perkara. Waktu senang dan waktu susah merupakan kebaikan bagi orang mukmin. Kerana orang mukmin dia akan mengambil tindakan yang cemerlang dalam bab ini. Kita dah cerita dah. Kalau misalnya kematian yang sama, ataupun dari keluarga yang sama, daripada dua orang yang berbeza. Dari keluarga tu dua orang yang berbeza. Siapa yang reda? Siapa yang tak reda? Okey, misalan kematian, na'udzubillah min zalik, kematian anak misalan. Sikap mak dan bapa bagaimana? Kalau salah seorang sikap tak baik, na'udzubillah min zalik. Bayangkan Rasulullah kata, siapa yang meratapi kesusahan, musibah yang ditimpa, ya, meratapi, kalau dia tak bertaubat sebelum dia mati, maka akan dikenakan di dalam neraka baju daripada api neraka yang penuh dengan gatal dan apa-apa penyakit. Itu kalau dia tak bertaubat sebelum dia mati, disebabkan masalah misalan kematian. Tetapi dalam masa yang sama, orang yang ditimpa musibah kematian yang begini, dia bertaubat, istirja', dikembali kepada Allah dengan ucapan innalillah, dan dia mengucap alhamdulillah, tanda redha dia kepada Allah. Apa Allah bagi? Yang ni tadi neraka, yang ni Allah kata syurga. Bagikan dia satu mahligai yang dinamakan mahligai itu Baitul Hamd, rumah orang terpuji, ataupun istana orang yang terpuji. Nampak tak? Musibah yang sama, cara menyelesaikan berbeza. Oleh kerana itu, kita cubalah dapat yang terbaik di sisi Allah tu. Kita nakkan syurga, maka kita kena berlatih dalam bab ini. Jadi penjelasan hadis ini mengandungi beberapa faedah. Di antaranya, mengajar keimanan bahawa seorang mukmin senantiasa ada dalam kebaikan dan kenikmatan, mengajar untuk bersabar atas setiap kesulitan, kerana itu bahagian seorang mukmin, dan juga mengajar untuk senantiasa bersyukur ketika mendapat kebahagiaan, kerana syukur itu merupakan bahagian dari sebab bertambahnya kenikmatan. Okey, jadi itu dia.
Dua perkara yang mana kita harus miliki dan kita harus berusaha untuk dapat tahap yang tinggi di sisi Allah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ya, hadis ini pendek tetapi kita dapat beramal dengannya. Kemudian hadis wa an Anas qala lamma thuqila aw thaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimatu wa karba abtah faqala laysa ala abika karbun ba'da al-yawm falamma mata qalat ya abatah, yang tu ya abatah tadi, wa akrabul abatah, ya abatah ajaba rabban da'aha, ya abatah jannatul firdausi ma'wah, ya abatah ila jibrith apa tan'ah falamma dufina qalat Fatimah atabat anfusukum an tahuthu atau an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab, rawahu al-Bukhari. Subhanallah ya. Ini kisah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah kematian baginda sallallahu alaihi wasallam 10 hari sebelum dia mati dicatatkan dalam sejarah menyedihkan ya. 10 hari sebelum dia mati dia sakit tenat sangat-sangat. Ini di antara perkara yang kita lihat ibu-ibu ya, bila kita dalam keadaan nikmat yang begini bersyukur banyak-banyak. Dan kita mengatakan kadang-kadang bila kita nak mati ni ya, wallahu alam, bagi saya kadang-kadang biarlah kita sakit dahulu ya. Tapi tak larat juga sakit tu ya. Tapi sekurang-kurangnya bila kita sakit tu teringat mati. Betul tak ibu-ibu, bila sakit teringat mati tak? Ya. Tak ada teringat nak berjalan ke apa, memang confirm tak ingat. Ya, saya kena minggu lepas demam sampai hari Jumaat tu, balik kelas ni terus demam. Ya, memang teringat nak mati belaka. Sampai semayang pun duduk dah tak larat kan. Ya Allah, aku dah nak mati. Mula teringat kan. Okey. Dah sihat ni lupa pula kejap. Ya. Ustaz takut sakit tu sakit kita tak boleh nak tanggung, kita tak boleh bersabar. Ya. Sakit. Kan itu pun satu masalah juga. Tapi saya mengatakan lebih baik kita dalam keadaan sakit yang begitu, janji kita ada keyakinan, keimanan kita kuat, daripada kita mati dalam keadaan nauzubillah yang kita tengok dalam surat khabar 10 orang sekali diangkut, satu kereta diangkut kan. Nauzubillah macam tu. Ataupun kita nak mati kena nyanyuk dulu kan. Nyanyuk, anak dah leceh, tengok kita pun dah leceh, mana nak letak, tengah fikir letak kat mana mak aku ni, letak kat mula nak pas-pas kat adik-beradik, dah satu bab. Adik-beradik tak nak, sudahnya pas rumah orang tua, alhamdulillah buat dia pas ke zoo negara, lagi sakit. Okey, inilah realiti yang berlaku pada zaman sekarang ya. Jadi wallahu alam, kerana dalam hadis mengisyaratkan Rasulullah minta kita berdoa pada Allah jangan sampai umur dikatakan arzalil umur tua, nyanyuk ni, dan jangan kita mati dalam keadaan mengejut ya, kerana mati fujaah begitu nauzubillah, takdan, banyak takdan ya, takdan nak bertaubatnya, takdan lah berbagai-bagai takdan. Kalau kita jahit baju kat Sabah takdan siap kata orang kan. Baik, inilah peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kena demam yang begitu dahsyat ya, demam yang tak larat langsung dalam peristiwa ni, dan dikaitkan juga dengan kesan daripada makanan yang beracun yang dihidangkan oleh wanita Yahudi pada hari Khaybar kalau tak salah ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termakan racun tu sikit tapi lambat efek dia. Okey, di dalam 10 hari sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, hari itu adalah hari yang menduka citakan para sahabat, dan hari kematian hari yang dikatakan gelap Madinah waktu itu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut 10 hari sebelum kematian dia panggil para sahabat ya, kita tahu kisahnya. Dia panggil, wahai sahabat-sahabat, barang siapa yang ada kesalahan denganku ataupun aku ada melakukan salah dengan kamu, maka siapa yang nak minta dibalaskan, maka aku akan balaskan, ataupun aku akan sedia untuk terima balasan. Lalu muncul lelaki datang berkata, ya Rasulullah, aku pernah berkata kepada kamu begini. Semua sahabat terkejut sampai Umar kata, itu pun nak cerita? Rasulullah kata, biarkan Umar, sesungguhnya di akhirat nanti lagi teruk, lagi aib, lagi malu, lagi dahsyat
biarkan dia cerita kat sini, selesai. Bila selesai di dunia, selesai. Tu pasal ibu-ibu kalau nak selesai kat dunia. Ya, selesai kat akhirat teruk kita. Ya, selesai kat dunia, orang tu nak maaf tak maaf itu lain cerita. Janji kita dah bagi tahu, maaf Kak Oi, saya pernah mengumpat Kak. Oh, susah tu kan. Nak cakap macam mana tu. Itu terpulanglah ceritalah mengumpat apa. Ya. Maaf Kak, ya. Dia, aku tak maafkan kamu. Okey, dah settle, kita dah settle. Itu urusan dia dengan Allah pula. Okey, tapi kita dah settle. Itu pasal mengumpat sedap, tapi nak minta maaf tu sakit. Ya, sakit. Okey. Habis lelaki ni, Rasulullah pun settlekan. Datang seorang lelaki, "Ya Rasulullah, kamu pernah pukul aku." Terkejut Rasulullah. Bila masa Rasulullah tak pernah pukul orang melainkan di jihad fi sabilillah. Tiba-tiba dia kata dia pernah kena pukul dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Bila aku pukul kamu?" "Ada, waktu kamu pegang cemeti yang pukul kuda tu, kamu kata, tepi, beri laluan kan. Waktu tu aku terkena bahagian badan aku. Lalu habis apa kamu nak buat? Aku nak balas balik." Sahabat lain semua marah kan. Rasulullah tengah sakit, kamu nak balas? Ya, seorang raja tengah sakit, yang title dia lebih daripada raja, ya, tengah sakit kamu nak balas? Hai. Rasulullah kata biarkan, itu hak dia. Dia ambil. "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku kena waktu tu dalam keadaan aku tak berbaju. Maka aku nak balas secara tak berbaju." Subhanallah kan. Kak Zarina dah ngeling, tak bagus betul orang ni kan. Pasal Kak Zarina fikir macam Kak Zarina nak pukul orang kan. Tu pasal ngeling. Lalu Rasulullah kata, "Baik." Rasulullah pun angkat baju dia. Lalu sahabat ni pun apa dia buat? Dia senyum, dia peluk, dia cium kan. Dia bukan pukul. Takkanlah nak pukul Rasulullah kan. Jadi dia peluk, dia cium, menangis ya dalam keadaan yang begitu. Jadi Rasulullah pun sendiri nakkan kisas kepadanya. Boleh dibuat apa saja jika dia tersilap. Ini kan pula kita ni, siapa kita? Ustaz, siapa ustaz? Kan? Ada hak, siapa yang nak balas, balaslah. Walaupun bawa mahkamah misalnya, kena buat. Okey. Jadi dalam bab ini, pada hari yang terakhir yang kita tahu, Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah. Besar mana rumah Aisyah agaknya? Kecil. Ada besar rumah kita? Ada besar bilik kita? Tak besar bilik air kita je kan. Kecil rumah Rasulullah. Kat mana rumah Rasulullah? Rumah Aisyah? Kat kubur tu. Kubur itulah rumah Aisyah. Itu pun dibesarkan disebabkan masalah keselamatan mayat Rasulullah. Kalau tak, kecil je kubur. Maksudnya rumah dia nak sebut besar rumah bilik mana tu dalam kelas ni? Kecil je. Kalau Rasulullah sembahyang dalam bilik tu, kita tahu kisah. Bila dia sujud, dia angkat kaki Aisyah. Kan? Aisyah pun angkat kaki. Kecil je. Kalau bilik kita tu, siap main bola boleh dalam. Kan? Tapi tak apa, tak jadi masalah. Itu hak. Kan? Itu rezeki yang Allah bagi. Cuma nak menceritakan Sayyidul Mursalin, orang yang terbaik pun dalam keadaan zuhud dia begitu. Dia mampu tak? Mampu. Tetapi hartanya untuk agama, ya, perjuangan, untuk perjuangan, itu yang menyebabkan hidup isteri-isteri Rasulullah dihidup dengan latihan yang begitu. Kalau suami kita nak buat latihan begitu, letih tu, mula bawa mahkamah cari harta sepencarian, nak bagi dua, nak balik harta aku kan. Subhanallah. Abang balik-balik ada masa apa Me'ah hari ni? Ada ke tanya kita kan? Dapur lama tak berasap, siap kuali yang melanting kat suami kan. Tapi Rasulullah tak begitu kan. Ya Aisyah, ada apa kat rumah? Tak ada ya Rasulullah. Kita puasa? Okey. Habis kita. Selesai masalah. Tu dia sabar ya. Pentarbiahan yang Rasulullah bagi pada isteri-isterinya, bagaimana perjuangan agama ini bukan senang. Okey. Tak apa. Apa yang Allah bagi pada kita, alhamdulillah, nikmat. Ya. Syukur. Gunakan secara baik. Gunakan secara betul. Okey. Itu pasal kita digalakkan pergi ziarah orang susah, orang sakit, orang miskin. Kena duduk, cuba duduk. Ibu-ibu pernah duduk dengan orang miskin? Tak pernah. Cuba duduk, saksikan. Ibu, kalau kita duduk dengan orang miskin, duduk dengan orang yang bermasalah, orang tu menangis, kita pun menangis kadang-kadang. Ya, kita menyelami perasaan jiwa, terutamanya bagi ibu-ibu yang ditinggal anaknya begitu saja.
buat tak tahu, anak dia buat tak tahu, menangis. Ya, subhanallah, ya, dia melembutkan jiwa-jiwa kita. Duduk dengan orang kampung, duduk. Jangan duduk kampung Sungai Pecala. Sungai Pecala dah bukan kategori kampung. Saya pun orang kampung juga, kampung baru. Itu bukan kampung. Ya, duduk, kita akan saksikan bagaimana jiwa orang kampung ni. Ya, jiwa orang kampung. Jiwa orang kampung tak macam jiwa orang bandar. Saya kalau balik kampung, subhanallah, orang kampung, kita tak boleh nak uruskan macam orang bandar. Dia bagi salam tu, Assalamualaikum, dah ada tengah rumah dah. Rumah kampung mana ada tutup-tutup kan. Dah ada tengah rumah. Laki perempuan serupa je. Kadang-kadang Assalamualaikum ikut tingkap je dia jenguk orang kita. Kita tengah makan, orang lelaki tu dia bagi salam, kita tengah makan, mak ayah kakak tak pakai tudung. Mula mencari tudung mana tudung, tak ada tudung saji di tudung kepala dia. Orang kampung kan, nak marah macam mana? Sabar je lah dulu. Okay? Jadi ini dia. Baik, dalam kisah ini kita saksikan, ya, selama 10 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kes hari kewafatan dia, lalu dia ingin berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu, ya, dia berada di rumah Aisyah. Dan pada hari-hari kematian itu, maka Fatimah datang nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lihat, okey, dalam hadis ni Anas berkata ketika sakit Nabi sudah semakin parah, maka baginda pun diliputi oleh kedukaan menghadapi sakratul maut. Kemudian Fatimah berkata, kesukaran yang dihadapi ya abatah, yakni ayahanda. Lalu beliau bersabda, ayahmu tidak akan memperolehi kesakitan lagi sesudah hari ini. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya, lelaki yang terbaik, ketua bagi para anbiya, ya, pun sakit mati. Itu paling lembut yang dilakukan oleh malaikat maut. Sakit mati. Kita ni macam mana agaknya? Nak bercara pun susah. Ya, wallahu a'lam. Minta Allah ringankan kita. Minta Allah ringankan. Tu ibu-ibu iltizam dengan sunnah. Itu je jalannya. Kita tak nampak jalan yang lain. Kalau ibu-ibu tak ikut Al-Quran dan sunnah, tak ikut cara yang dibawakan oleh Rasulullah, ibu-ibu takkan senang waktu mati. Itu satu nasihat. Kita semua nak tuju dah ni. Ya. Berapa umur kita, cek lah. 63 umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolak je. Ya. Dah 30 tahun. Tinggal 33 lagi. Ya. 40 tahun kat Sabah berapa? Alhamdulillah, bukan jenis secret umur. Ingat kau kat Sabah malu pula nak cakap umur kan. 53 kat Sabah, 10 tahun je lagi kalau ikutkan kaedah. Itu pun Masihi. Setiap 25 tahun, 1 tahun berubah. 25 tahun Masihi, tahun Hijrah tambah 1. Jadi 26. Okey, kalau 50 tambah 2. Okey, 52. Okey, kalau 60 tu 52 setengah gitu. Okey. Jadi begitu kedudukannya. Jadi Rasulullah mengatakan dia pun sakit dalam siri kematian. Apatah lagi kita, innal mauta la sakarat. Sesungguhnya kematian itu terlalu sakit. Cuma kita je yang tak perasan. Yang kita bacakan dalam Al-Quran, bagaimana orang dalam hadis, bagaimana Allah matikan orang yang beriman dan bagaimana orang yang tidak beriman. Dah kan kita tahu kan, orang yang beriman macam air keluar, orang yang tak beriman dipukul bahagian muka dan bahagian belakang tanpa kita sedari. Yang hidup tak sedari, orang yang sakit, orang yang nazak tu yang sakit, nak mati, nyawa kena keluar juga. Okey, jadi begitu. Kemudian lalu beliau bersabda, ayahmu tidak akan memperolehi kesulitan pada sesudah hari ini. Ya, maksudnya lepas ni dah tak ada sakit dah. Maksudnya lepas ni wafat. Ya, tentu para sahabat menangis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu itu dalam kisah ni dia berbisik kepada Fatimah. Kita tahu kisahnya. Fatimah menangis mula. Lepas tu bisikan kali kedua, Fatimah senyum. Kan? Aisyah nak bertanya. Ya, tapi Fatimah dia tidak menceritakan rahsia Rasulullah. Sehingga Rasulullah wafat. Okey. Mula-mula dia menangis, lepas tu dia senyum, ketawa. Lepas tu baru Fatimah, apabila Aisyah bertanya, ya Fatimah, apa yang diceritakan oleh Rasulullah? Lalu dia mengatakan, sesungguhnya ayah kamu akan mati
akan berpisah dengan kamu pada hari ini. Ya, yakni dia akan tinggalkan dunia. Itu yang menyebabkan Fatimah menangis. Dia menangis, bapa dia nak meninggal. Dan habis yang kamu senyum, ketawa, Rasulullah mengatakan apa dia? Sesungguhnya aku, yakni Fatimah akan menyusuli, yakni mati selepas itu. Masya Allah, kan? Boleh senyum. Subhanallah, kalau kita dengar aku pula, la ilaha illallah, tak puas hidup lagi. Tetapi Fatimah, orang ini yang diantara dikatakan orang yang ingin bertemu dengan Allah, suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan. Ya. Okey, baik. Jadi kita tahu kisahnya. Sewaktu wafat Aisyah, Rasulullah SAW, dia berada di dalam rumah Aisyah. Sewaktu tu dia menyandarkan diri dia kepada Aisyah, ya, kepala dia pada dada Aisyah. Itu cara Rasulullah wafat, ya, di rumah Aisyah. Dia tengah menyandarkan diri. Lalu abang Aisyah masuk, Abdurrahman masuk. Rasulullah tengok aja, ya, tengok. Dan Aisyah faham apa yang Rasulullah tengok. Aisyah faham apa yang Rasulullah nak. Apa dia nak? Dia nampak kayu sugi pada poket Abdurrahman. Lalu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kamu nak sugi?" Rasulullah ngangguk. Subhanallah, ya. Hebat. Itulah kita, ya, macam kita dah berkahwin lama, kena faham hal suami. Ni tiap-tiap hari tak faham. Suami tu nak sambal belacan, tak faham-faham. Apa cerita, kan? Dah kahwin lama dah tahu cita rasa suami tu nak makan mesti ada sambal belacan. Dia tak buat. Suami merajuk pergi makan kedai mamak, kan? Kena faham. Ini Aisyah dia faham, sehingga saat nak mati pun dia faham bahawa Rasulullah suka kepada sugi. Ini tabiat Rasulullah, ya. Saya bila tengok hadis, kita teliti hadis, semalam baca Riyadhus Salihin, ajib, ya. Rasulullah seorang lelaki yang suka kepada kekemasan, wangi, apa lagi? Kebersihan. Sampai dia nak masuk rumah tu, ya, nak berjumpa dengan isteri dia, dia pastikan dirinya bersih. Dia mulakan dengan siwak. Tiba-tiba kita tahu kisah turunnya ayat surah Tahrim, Aisyah, kan, dengan Hafsah mengatakan mulut kamu busuk. Terus dia tak suka pada diri dia dan diharamkan madu tu, kan. Nampak tak? Walaupun ayat tu menegur sifat Rasulullah tu, tapi nak menceritakan dia cuba nak bertemu dengan isteri dia sendiri dalam keadaan Masya Allah, bersih, wangi dan kemas. Itu kena petikat suami-suami kita ke, isteri-isteri kita nak bertemu dengan abang, pakaian dia macam mana, sambal belacan melekat lagi, bau bawang ada lagi, kan. Itu perbandingan kita dengan Rasulullah, ya. Subhanallah. Okey. Waktu dia baring tu, kepala dia kat dada, ya. Lalu Rasulullah, Aisyah katakan, "Ya Rasulullah, nakkah kamu siwak?" "Ya, aku nak siwak." Lalu Rasulullah, Aisyah ambil, minta ke Abdurrahman siwak. Dan kita tahu siwak, kayu siwak, tahu, kan. Okey, dia kalau tak pakai tu dikeras. Lalu Aisyah pun gigit, kan. Gigit bagi lembut. Okey, bagi lembut. Lepas tu disiwakkan Rasulullah. Syiah datang. Dia memfitnahkan kepada Aisyah, ya. Dia katakan bahawa Aisyah bukan lembut dengan mulut, dia pergi celum dalam racun. Ya, dia celum dalam racun, lepas tu disiwakkan Rasulullah. Yang mana hadis mengatakan, aku merasakan, ya, racun yang dibagi oleh wanita Khaybar pada diriku sedang meresap. Itu asalnya racun yang Rasulullah makan pada wanita yang bagi dia makanan daging Khaybar tu, ialah itulah racun yang menyebabkan di antara sebab dia mati. Datang Syiah kata Aisyah yang celupkan racun tu bagi Rasulullah mati cepat. Jahat tak? Okey. Jadi lepas bersiwak itu, disitulah dia mengatakan ila rafi'un a'la, kepada Tuhan yang maha tinggi. Kita tahu kisahnya, dan akhirnya Rasulullah wafat di atas dada Aisyah, ya. Subhanallah. Okey. Baik. Kemudian kita tengok dalam hadis ni, lalu baginda bersabda, ayahmu tidak akan memperolehi kesulitan lagi sesudah hari ini. Selanjutnya setelah beliau wafat, Fatimah berkata, wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Tuhannya, wahai ayahku, syurga Firdaus adalah tempat kediamannya. Wahai ayahku, kepada Jibril kami sampaikan berita wafatnya. Subhanallah, ya, syahdu sayu saya. Hai, wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fatimah berkata begitu, wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Tuhannya.
Kerana para nabi diberikan pilihan, sebelum dia mati diberikan pilihan, kamu nak hidup lagi ataupun nak mati. Dan para nabi dia biasa akan memilih yang terbaik, yakni dia memilih untuk bertemu dengan Tuhannya. Maksudnya mati itu bertemu dengan Tuhannya, ya. Jadi dia mengambil jalan itu. Maka Fatimah mengatakan, wahai ayahku, syurga Firdaus adalah tempat kediamannya. Oleh kerana itu Rasulullah minta kita berdoa apa? Bi idza sa'altumul jannah, bila kamu minta syurga, mintalah syurga Firdaus, kerana kita nak duduk dengan Rasulullah, syurga yang terbaik. Jangan minta, ya Allah, asalkan dapat masuk syurga pun alhamdulillah. Jangan ibu-ibu. Bagaimana motivasi yang Rasulullah bagi kepada kita? Cuba dapat yang terbaik. Dia tak suruh kita minta asal masuk syurga, dapatkan yang terbaik. Okay, insya-Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita semua syurga Firdaus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Lepas tu, wahai ayahku, kepada Jibril kami sampaikan berita wafatnya. Kemudian setelah beliau dikebumikan, ya, Fatimah berkata pula, waktu ke bumi itu, ini menunjukkan Fatimah ada hari kematian, kewafatan Rasulullah, dan dia dikebumikan di mana dia diambil rohnya. Okey. Apabila hadis ini yang diriwayatkan Abu Bakar, para sahabat menjadi sisih pandangan bagaimana kedudukannya. Maka Rasulullah, Abu Bakar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, para nabi ditanam di mana tempat dia diambil nyawanya. Maka itulah rumah Aisyah yang kita tengok kubur tu sekarang. Okey. Baik. Waktu dia dikebumikan, Fatimah mengatakan, apakah hati kalian semua merasa tenang dengan menyebarkan tanah di atas makam Rasulullah? Maksudnya, dia tanya, dalam riwayat lain dia tanya, wahai sahabat, wahai Anas, sampai hati kamu letakkan tanah-tanah ke atas muka Rasulullah, tubuh badan Rasulullah. Habis kita nak kena kebumikan, kan? Sahabat kata, kami terpaksa. Ya, dalam keadaan menangis, dia letak tanah perlahan sangat-sangat meraihkan jasad Rasulullah. Dia letak. Subhanallah, radhiyallahu anhum, para sahabat, ya. Begitulah kedudukannya pada hari kematian, yang mana mereka berhadapan musibah yang paling besar selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi inilah hari-hari yang kita lihat, hari pengkebumian Rasulullah, bila sahabat letak penuh dalam keadaan kesedihan, letak dalam keadaan perlahan, terutamanya pada wajah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi penjelasan hadis ini menjelaskan bahawa tidak mengapa seorang mengeluh selama ia tidak mengundang amarah Allah. Fatimah mengeluh ketika melihat Rasulullah, tetapi tidak berlebihan dan tidak menunjukkan penolakan atas takdir. Maksudnya sekadar begitu. Kita tengok rintihan Fatimah ini tidak bercanggah dengan syarak. Ya, tak apa. Yang berlanggar dengan syarak bila dia menentang qada dan qadar Allah. Dan situ, ya. Subhanallah. Okey, ada apa soalan di sini? Ya. Nak menghadap kalau ada kematian dengan kita nak tahan daripada nangis susah. Ya, menangis tidak menjadi masalah. Waktu ditimpa musibah, kita menangis tak menjadi masalah. Ya, jangan melampaui batas dalam siri tangisan. Kerana Rasulullah pernah menangis atas kematian Ibrahim, anak dia tu. Ya, dia menangis. Kenapa? Hati itu memang tabiatnya begitu. Lepas tu sahabat Nabi bertanya, ada Arab Badawi mengatakan, kamu menangis ya Rasulullah? Dan dalam riwayat Rasulullah mencium anak-anaknya, anak cucu dia. Kamu mencium kanak-kanak ya Rasulullah? Aku ada 9 orang anak pun aku tak pernah cium walaupun seorang. Kan? Subhanallah. Rasulullah kata, bagaimana aku boleh buat? Allah telah mencabut perasaan sayang dalam hati kamu. Kan? Jadi oleh kerana itu, dalam bab tu menangis tidak mengapa, tetapi jangan meratap. Ratap mengikut keadaan masyarakat kita. Masyarakat kita, orang Melayu kita meratap macam mana? Okey? Masyarakat Arab bila meratap, kalau kita tengok Lion of the Desert tu kan, Umar Mukhtar waktu digantung tu, apa orang Arab buat? Kan, bunyi macam itu kan. Itu salah satu jenis ratapan, dilarang dalam Islam. Ya, kalau orang Yaman kahwin pun, dia pun bunyi macam itu juga. Ya, perkahwinan meratap apa, dia bunyi macam itu. Orang Arab jahiliah, dia ratap, dia tarik habis, dia tarik baju, tarik konon sedih sangat, tarik rambut sampai cabut apa semua. Ya, dia tampar muka. Itu semua bentuk ratapan orang jahiliah. Ratapan orang Melayu kita ni,
ulama telah menerangkan di antara sifat ratapan kita tu yang biasa kita dengar orang kata apalah kenapa Allah tak ambil nyawa aku sekali apa semua. Itu semua bentuk ratapan. Dan kedua, ratapan yang dikupaskan oleh ulama dalam bentuk yang kita tak perasan kita tengah ibadat. Apa dia? Kenduri 10 hari, pecah mulut, pecah perut, pecah mata, pecah kaca, pecah gelas, apa kan semua macam itu. Maksudnya hari-hari yang dibuat tu, kenduri-kenduri yang dibuat, kononnya tahlil itu semua bentuk ratapan. Ulama mengupaskan itu di antara bentuk ratapan yang dilarang. Tapi kalau berkumpul adik-adik sejak anak-anak mengaji kat situ. Mengaji maksudnya Masa kematian. sebelum mati tak mengaji pula, nak berkumpul dah mati. Tak, kita dalam bab itu anak yang soleh diperlukan dalam bentuk doa-doa dan amal-amal yang lain. Doa anak yang soleh tu amat penting. Tu kita berdoa banyak, ya, baca Quran tu baca macam biasa, ya, beramal sedekah, niatkan sedekah pada mak bapak kita, itu di antara sunnah yang dibenarkan. Kalau Ustaz, kalau macam jenazah tu mayat kita cium kan dengan dahi dia ke apa macam tu boleh? Tak apa, tak ada masalah. Kerana berdalilkan Abu Bakar mencium dahi Rasulullah pada waktu wafatnya. Boleh, insya-Allah. Tak Rasulullah wafat dekat rumah Aisyah. Ya. Mana dekat rumah Aisyah. Aywa. Rumah dia tak besar. Lepas tu Aisyah duduk mana? Lepas tu Aisyah still dalam rumah tu. Okay, Aisyah masih duduk dalam rumah tu. Sehingga bila Abu Bakar wafat, Abu Bakar minta izin ditanamkan dalam rumah bersama dengan Rasulullah. Aisyah benarkan, kan? Lepas tu Abu Bakar, Saidina Umar wafat, dia minta izin untuk tanam pada peringkat awal, Aisyah tak bagi. Tapi lepas tu Umar datang lagi sekali, Aisyah bagi, baru Umar buka tali yang terikat, ikat darah yang kena tikam tu, maka baru diwafat, lepas tu ditanam. Asalnya Aisyah mengatakan sebelah Rasulullah adalah aku. Kemudian pada hari Abu Bakar dikebumikan, dia mengatakan lepas Abu Bakar aku. Kemudian apabila Umar dikebumikan, dia katakan lepas ni tak ada orang dah melainkan aku. Tetapi kenapa Aisyah tidak ditanam di situ? Kenapa? Disebabkan satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, hadis tu agak panjang sikit, cuma dikupaskan. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa salah seorang isteriku ada di satu kawasan namanya lebih kurang Habwah, dan di situ ada anjing menyalak. Kenapa dia ada di situ? Kan? Jadi tak tahu siapa. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan isteri-isteri Rasulullah sebelum wafat Rasulullah. Misalan, Rasulullah mengatakan isteri aku yang pertama akan mengikuti atau akan mati dahulu selepas aku adalah orang yang panjang tangannya. Datang isteri Rasulullah semua ukur siapa panjang tangan. Rupanya panjang tangan dalam istilah itu ialah banyak bersedekah. Ummul Masakin yang dikatakan Zainab, salah seorang Zainab tu, dia yang banyak bersedekah. Bila wafat dia, okey, baru orang tahu, oh dia, maksudnya dia tu memang rajin bersedekah. Dan dalam kejadian ini, dalam perang Siffin, kita perang Jamal, kita tahu Aisyah pergi dengan tentera, ya, dengan para sahabat menuju ke arah untuk pertempuran dengan Ali. Tiba-tiba di tengah jalan dia terdengar salakan anjing, ataupun mungkin lolongan anjing tu. Lalu dia bertanya kepada para sahabat, apa nama tempat ni? Di sinilah Habwah. Terkejut dia. Lalu dia kata, kita balik. Tak boleh ya Ummul Mukminin. Kisahnya panjang. Tapi Aisyah bila mendengar tempat itu Habwah, terus dia jadi gabra, jadi serba salah, dan dia minta dihantarkan balik. Kerana dia teringat hadis Rasulullah SAW. Dan selepas kejadian itu dia rasa malu kepada Rasulullah. Dia katakan, kalau aku mati, jangan kebumi aku di dekat dengan Rasulullah. Kebumi aku di Baqi'. Maka itulah sebab kuburnya di Baqi'. Ya, itulah kisahnya. Maknanya asal tu Nabi dekat Masjid Nabawi yang asalnya rumah Aisyah ataupun kubur Rasulullah bukan dalam Masjid Nabawi. Ingat tu ya, itu kaedah penting. Ramai orang salah faham. Asalnya kalau kita baca hadis Aisyah, Rasulullah jenguk kepala dia ke tingkap Aisyah tu. Aisyah pun dari rumah dia basuh, cuci, shampoo rambut Rasulullah. Waktu iktikaf tu kita tahu. Sebelah je.
Tetapi ianya masuk di dalam Masjidin Nabawi pada zaman Khalifah Bani Umayyah yang bernama Al-Walid. Dia yang kata, dia sebabkan nak pembesaran Masjid Nabawi, dah tak ada ruang belas ada rumah-rumah orang sahabat, rumah-rumah orang. Jadi dia masukkan kubur Rasulullah dalam Masjid Nabawi, walaupun ramai ulama menentang. Tapi dah pemerintah yang tetapkan, nak buat macam mana. Jadi oleh kerana itu kita kena faham, kubur Rasulullah bukan dalam masjid asalnya. Okey. Ha? Tak, memang dekat kubur dia, separate daripada buket itulah. Ya Kak. Jenazah Mayat tu ada lagi murim atau tak murim, tak boleh cium mayat. Oh. Kita katakan family je. Ya. Jangan pula ada kekasih dia pula datang kan. Tak boleh. No. Just hanya orang Muslim, saudara dia, masuk family je. Yang lelaki tak apa, lelaki dengan lelaki tak apa, perempuan dengan perempuan tak apa. Tapi kalau dah perempuan, itu hanya khas untuk family dia saja. Yang ni anak beranak dia. Harta sepupu pun tak boleh. Dia kategori begitu. Bukan kes batal wuduk atau apa, tapi kesnya begitu kedua pun tak boleh. Kalau anak angkat tu perempuan, bapa angkat. Okey. Kalau berlaku, kalau dah berlaku macam tu, kalau berlaku macam tu, apa dia? Dah berlaku, nak buat macam mana? Garuk kepala je lah. Dia tolakkan tentang batal wuduk ke apa. Itu benda tu asalnya tak bangkit dalam kes yang begini kan. Takkan bila dah Allah, kawan tu dah ambil wuduk kau orang ni, dia dah pakai kain kafan, nak kena ambil wuduk semula kan. Itu dah cerita kartun dah tu. Tak ada masalah. orang lain lah, bukan mayat tu. Hidup lah. Tak perlu dalam bab ini. Itu wanita tak boleh pergi ke kubur. Itu ada perbahasan sedikit. Ya. Dia ada syarat dia, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu hadis melarangkan wanita-wanita pergi ke kubur. Ya. Lepas tu di akhir riwayat hadis yang lain pula mengatakan, dulu aku melarang, tetapi sekarang pergilah kubur untuk mengingatkan kematian. Okey. Itu amat penting dalam bab ini. Sebenarnya masyarakat kita dah telah rosak pemikiran, bila pergi kubur ingatkan hantu, bukan ingat kematian. Itu pasal kalau kes yang macam Aisyah tu, saya rasa lah, kalau dah satu mayat dah di ke bumi tu, jawabnya aku tak tidur kau ni kan. Pasal minda kita dah rosak kan. Aisyah masih tidur di rumah dia, walaupun kubur suami dia kan. Pasal minda kita, Allah dah mula mimpi hantu lah, apalah, macam-macam. Okay. Tapi ada syarat dia. Wanita-wanita nak pergi ke kubur, ada syarat dia. Kena jaga ada adab dia, terutamanya dari sudut pakaian dia. Ini pergi ke kubur, Masya Allah, Tabarakallah, kasut tumit tinggi, gincu lipstick, bedak merah-merah, eyeshadow lagi. Pergi kubur buat apa? Tapi biasanya waktu raya tu yang berlaku. Saya terkena kat, la ilaha illallah, ni pergi kubur ke pergi mana kan? Yang Pak Mat ni nak menangis, tengoklah. Itu pasal dalam surat khabar, pertemuan di kubur kan. Perkahwinan baru, pertemuannya di kubur. Kes tu lah. Dia bertemu kat kubur, Minah ni comel, Pak Mat pun semat. Asalnya nak ziarah orang mati, sudahnya Masya Allah dah temu jodoh kan. Tapi kita mengatakan ada syarat-syarat, tak boleh pergi ke kubur sesuka hati berpakaian. Terutamanya perempuan, kita galakkan ada teman dia. Ya, pakaian kena jaga, teman dia, dan jangan meratapi di atas kubur ataupun buat benda-benda khurafat, syirik. Okey. Wallahu alam bisawab. Itu je yang boleh jawab. Baik, yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap kelemahan saya sendiri. Ada lagi? Selepas kematian kita tak boleh buat tahlil semua kan? Tak ada, pasal tidak ada asar, tidak ada dalil yang menunjukkan begitu.
apabila kita berdiri pasal apa ibu-ibu, benda ni berkaitan dengan ganjaran pahala ataupun dosa kepada orang yang mati. Tu pasal ratapan tidak dibenarkan, dia memberi kesan kepada orang yang mati. Yang Rasulullah kata menyakiti orang yang mati. Dan bila ianya dikatakan ulama dalam bentuk ratapan, kan, termasuk dalam amalan-amalan selepas kematian tu, itu yang kita na'udzubillah, kita kena faham amalan akhirat, amalan di alam ghaib memerlukan dalil. Dia bukan akal. Kalau kak gunakan akal, letih kak akan masuk. Itu yang jadi gunakan akal. Okey, jangan berjalan dulu, malaikat Munkar dan Nakir ni akan datang lepas 7 langkah. Betul tak? Kita dengar. Jadi okey, kita buat kemah pondok kat situ, bagi Pak Mat baca Quran 40 hari, mengharapkan malaikat Munkar dan Nakir tak datang sampai 40 hari. Awak tak buat seumur hidup, senang kan? Itu bila akal kita masuk kan. Sedangkan kita tengok dalam hadis Rasulullah berdiri di atas kubur yang baru dikebumikan. Rasulullah kata fastaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum, minta mohon kepada Allah, dia diampunkan. Ataupun sabat kekal, apa orang kata, kukuhkan dia di dalam kubur. Al-an, sekarang ni tengah disoal. Rasulullah tak balik lagi, tak melangkah lagi. Menunjukkan kita berdiri bersama dalil malaikat mengikut arahan Allah, bukan arahan kita. Okey. Lepas tu kita pula sukat, okey, hari pertama pecah perut. Pecah mana dulu saya tak tahu, tapi ada pecah mata, pecah perut. Kak tak pernah dengar, kak orang KL. Ni orang kampung ni. Dia kenduri pecah mata, pecah perut, ada 3-4 kenduri. Kenduri ke 100 hari itu pecah apa tak tahu. Ya, kemuncak pecah tabung yang saya tahu. Itu pengkhianatan dalam agama sebenarnya. Maaf saya kata, pengkhianatan dalam agama. Tak ada dalil. Abu Bakar kita tak tengok, Umar kita tak tengok. Itu yang saya kata, perhatikan siri pengurusan jenazah Rasulullah start A sampai Z. Kita akan jumpa apa yang sebenarnya. Tu kalau masa zaman Rasulullah tu, Aywa, lepas dah kebumikan, apa saja lah kita doakan masa kita doakan. Dalam riwayat Rasulullah bagi tazkirah dalam tu. lepas tu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dan pastikanlah, maksudnya kalau nak datang, ya, doakan untuk ahli kubur, ya, bersihkanlah kubur tu, jangan tinggal terus. Datang ziarah, tak menjadi masalah. Ataupun Rasulullah buat seperti dia pergi ke Uhud, pergi ke Baqi', dia solatkan jenazah untuk kali kedua, tak menjadi masalah. Tapi dia solat Atas kubur, solat jenazah. Ingat ya, solat jenazah. Jangan bantai solat fardu pula atas kubur. jenazah atas kubur. Ya, maksud atas kubur tu, depan kubur tu. Okey, ni kubur, dia berada di depan kubur. Kalau kita ziarah kubur, kita baca Yasin semua. Itu yang kita katakan tidak ada dalil dalam bab itu. Kita doa sabit sampai kak. Jadi lebih baik kak baca kat mana ayat Quran kak baca akan sampai kepada ibu bapa, kerana dikira amalan soleh. Dikira amalan soleh. Tapi kalau kak berada di kubur, kak doakan dia, doa tu sampai. Walaupun sahabat kita, doa tu sampai. Kak guna cara lain, saya perlukan dalil. Agama fakta, bukan akal. Kalau ada dalil, okey, kita boleh berdiri. Kalau tak ada, maaf. Ustaz, walaupun di surau lah, Walau di surau. Kalau kak kat sini kak berdoa sampai. Tetapi kalau kak buat selain daripada apa yang tak ada dalil, tak sampai. Pasal kita berdiri atas fakta, atas dalil. Kerana agama bukan akal, agama dalil. tapi kenapa benda tu berlaku, Ustaz? Kenapa itu satu persoalan yang agak sikit lah. Yang Yasin ni kita baca tu, Dia berpuncanya hadis palsu dengan hadis dhaif berlaku. Itu puncanya. Iyalah. Tak apalah, ala kulli hal kita mohon dalam bab ini, ya, kita gunakan secara yang tepat mengikut Quran dan Sunnah. InsyaAllah ianya sampai dan ia diterima oleh Allah daripada perkara yang tak mengikut Quran dan Sunnah. Jadi wallahu alam bisawab. Itu je yang boleh jawab. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap di kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan cuti kan? Minggu depan raya.